Kalau kita baca sejarah Nadhr bin Haris ni, dia antara tokoh yang cukup terkenal. Tidak sedikit kisah-kisah yang dibawa oleh ulama-ulama yang dimuatkan dalam kitab dan karya mereka tentang lelaki yang nama Nadhr bin Haris ni. Kalau tuan-tuan baca pada muqaddimah awal surah Al-Kahfi, dalam tafsir akan naik nama ni bersama dengan seorang lelaki lain yang bernama Uqbah bin Abi Mu'is. Nadhr bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'is inilah yang diutuskan oleh pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah untuk menuju ke Madinah bertemu dengan rahib-rahib dan pendeta Yahudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mengambil peluang sedikit masa yang ada untuk membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu daripada surah yang ke-17 merujuk kepada surah Al-Isra ayat yang ke-11, ayat yang ringkas, pendek dan padat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Surah Al-Isra ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan manusia itu berdoa ataupun memohon untuk keburukan sama seperti mereka berdoa untuk kebaikan. Allah bagi tahu manusia itu berdoa untuk keburukan sama seperti mereka juga berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu bersifat dengan sifat tergesa-gesa, sifat tergopoh-gapah.
Baik, menerusi ayat ini walaupun ringkas, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita, sekaligus bukan sekadar menceritakan semata-mata, tetapi untuk memberikan teguran kepada manusia. Teguran tentang apa? Tentang sebahagian daripada sifat manusia itu dari sudut apabila mereka ni berdoa, apabila mereka ni memohon ataupun meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dia, manusia ini berdoa untuk keburukan tu sama seperti dia mendoakan untuk kebaikan. Baik, menerusi ayat ini daripada kalangan ulama-ulama tafsir, pastinya kita akan bertemu dan berjumpa dengan pelbagai ragam dan variasi serta bentuk tafsiran masing-masing berkaitan dengan ayat ini. Antaranya yang kita boleh ambil sebagai contoh, bila kita menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir, sekaligus apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertindak sebagai utusan Allah, pastinya baginda akan memperingatkan dalam misi dakwah dan risalah yang dibawa oleh baginda ini tiada lain dan tiada bukan adalah semata-mata demi untuk keselamatan kita semua. Bahkan itu jugalah yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Apa yang diperingatkan itu adalah semata-mata untuk kebaikan kaum-kaum tertentu ataupun bani-bani tertentu, dan cuba menghindarkan ataupun menafikan mereka ini daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para nabi dan rasul. Tetapi ada sebahagian manusia yang menjadi golongan kepada penentang-penentang, melawan dakwah yang dijalankan oleh para nabi dan rasul tersebut. Jadi bila mereka ni menolak peringatan daripada nabi, secara automatik dalam masa yang sama dia sebenarnya sedang menolak peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nabi itu utusan Allah. Kalau nabi mari kat depa, nabi bagi tahu peringatan-peringatan tertentu, hukum-hukum tertentu, perintah-perintah dan larangan tertentu pun depa tak mau dengar, seolah-olah gambaran dia mereka sedang menolak peringatan daripada Allah. Akibat dan ekoran daripada hal tersebut, maka keluarlah perkataan-perkataan yang kita anggap kurang adab, kurang ajar, atau kita istilahkan sebagai celupar. Sebagai contoh bentuk yang bagaimana? Sinonimnya apabila Nabi Muhammad mendakwahkan kepada kaumnya, dan kita secara pasti dan maklum bahawa Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian wahyu-wahyu tersebut menceritakan kisah-kisah utusannya yang sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, sampai pada Nabi Isa baru datangnya Nabi Muhammad. Dalam kisah-kisah tersebut, seiring dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul tersebut, pada zaman mereka juga ada penentang-penentang yang tegar. Mereka lawan Nabi-Nabi dan Rasul ini. Mereka tentang utusan-utusan Allah ini. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran cukup banyak sekali untuk kita buat penelitian dan penilaian. Apakah akhirnya yang diterima daripada azab dan hukuman Allah terhadap golongan-golongan ini? Tengok apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam setelah mereka ini menafikan dakwah Nabi Nuh terhadap mereka. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Hud? Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh? Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Isa?
Itu semua adalah bentuk-bentuk peringatan dan pelajaran untuk diambil. Ini adalah bentuk hukuman-hukuman, azab-azab, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada penentang para nabi dan rasul. Jadi sekurang-kurangnya apa yang berlaku kepada mereka dari sudut hukuman dan azab ini dapat menyedarkan kepada mereka yang datang kemudian. Jadi Nabi cerita ni, hak orang lawan jadi macam ni, hak orang menentang jadi macam ni. Jadi aku ni datang kepada kamu sama seperti saudaraku sebelum ni. Aku ni Nabi, aku ni Rasul, nak sampaikan peringatan pada kamu. Untuk bawa kamu kepada jalan yang sebenar, jalan yang hak. Jadi pengajaran yang aku bawa ini datang daripada Allah. Jadi janganlah kamu menjadi seperti kaum-kaum sebelum ini yang bila mereka menentang ni ditimpakan pada mereka azab dan hukuman tertentu. Jadilah apa yang berlaku sebelum ini sebagai peringatan buat kamu. Tetapi lihat keceluparan mulut-mulut manusia yang menentang utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul ini. Iaitu ada sebahagian daripada mereka dengan beraninya, bongkaknya, angkuhnya, sombongnya. Kalau kamu di jalan yang benar, kalau kamu di jalan yang betul, kalau kami ni salah, kami ni batil, kami ni tersesat, mana dia hukuman Allah yang kamu kata nak turun tu? Mana dia hukuman Allah yang kamu kata nak timpakan pada kamu tu? Mari, mana-mana. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang celupar seolah-olah sombong dan bongkak minta bala daripada Allah. Minta bencana daripada Allah, minta hukuman daripada Allah. Walaupun secara zahir nampak seolah-olah dia sinis. Dia menyindir kepada Nabi-Nabi dan Rasul tersebut, tetapi konteks ucapan mereka tu mengundang bala daripada Allah. Ini adalah perkataan-perkataan yang berbentuk sebenarnya doa keburukan untuk diri mereka sendiri. Dan ada sebahagian ahli-ahli tafsir yang menyebutkan riwayat sebagai contoh dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, mengatakan ayat ini turun kepada seorang individu yang bernama An-Nadhar bin Al-Haris. Yang mana An-Nadhar bin Al-Haris ni pernah berdoa kepada Allah dengan ucapan seperti ini. Ucapan dia tu Allah rakam dalam surah Al-Anfal ayat 32. Ya Allah, ya Tuhanku, secara pemaknaan, kalaulah sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada kamu, maka hujanilah kami dengan hujan-hujan batu yang turun daripada langit. Ataupun datangkanlah azab yang pedih kepada kami. Dia berdoa kepada Allah. Dia minta kepada Allah dengan perkataan sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada kamu. Ayat tu sepatutnya seterusnya sekiranya Al-Quran ini benar datang daripada kamu, sepatut yang kita tak dengar, maka aku akan beriman. Aku akan percaya. Tapi kalau benar-benar sungguh-sungguh seolah ni adalah perkataan main-main, sia-sia, sindiran, turunlah hujan batu ke atas kami ataupun azab ke atas kami. Ini perkataan-perkataan yang kurang ajar, kurang adab, seolah-olah mengundang bala daripada Allah dalam bentuk doa dan permintaan lahir daripada lidah-lidah manusia yang jahil dan bodoh. Kalau kita baca sejarah Nadhar bin Haris ni, dia antara tokoh yang cukup terkenal. Tidak sedikit kisah-kisah yang dibawa oleh ulama-ulama yang dimuatkan dalam kitab dan karya mereka tentang lelaki yang nama Nadhar bin Haris ni. Kalau tuan-tuan baca pada muqaddimah awal surah Al-Kahfi, dalam tafsir akan naik nama ni bersama dengan seorang lelaki lain yang bernama Uqbah bin Abi Mu'is. Nadhar bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'is inilah yang diutuskan oleh pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah untuk menuju ke Madinah bertemu dengan rahib-rahib dan pendeta Yahudi. Tujuan apa? Tujuannya supaya mereka dapat bertanyakan soalan kepada rahib dan pendeta Yahudi. Agak-agak soalan tersebut tidak akan mampu atau tidak dapat dijawab oleh Nabi Muhammad bila mereka tanya soalan tu pada Nabi di Mekah kelak.
Dia dah jadi utusan dan duta khas. Pergi tanya, agak-agak soalan macam mana Muhammad, kalau kami tanya dia, dia tak boleh jawab. Jadi diberilah 3 soalan tu. Berikutan surunnya surah Al-Kahfi pada Nabi kan, pendeta rahib Yahudi suruh tanya tentang apa? Tentang pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua. Tentang seorang raja yang berkelana berjalan antara timur dan barat merujuk kepada Zulkarnain tu. Dan juga tentang persoalan ruh. Tu melibatkan Nadhr bin Al-Haris. Dan dia juga sebelum itu, dia antara orang yang hebat. Sebab dia banyak berjalan, dia banyak berkelana. Antara tempat yang dia pernah pergi ialah kerajaan Hira. Jadi kerajaan Hira ni dia ambil, dia bawa balik cerita-cerita, dongeng-dongeng, kurafat-kurafat daripada Parsi. Terutama cerita-cerita berkaitan dengan Rostom dan Isfandia. Ni ditulis dalam kitab tafsir. Rostom kita tahu dalam perang Qadisiyah lawan tentera Islam. Tapi Isfandia tu siapa? Isfandia tu adalah nenek moyang kepada Cyrus the Great. Kalau kita tengok silsilah keturunan Cyrus the Great, kita akan temui perkataan ataupun lafaz Isfandiar ini. Jadi dulu dia digunakan untuk apa? Dulu dia digunakan untuk mengalihkan dan manipulasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerita-cerita dongeng dan khurafat dia. Lagu mana contohnya? Sekiranya Rasulullah melalui kaumnya, ada beberapa orang Rasulullah pun mendakwahkan mereka, cerita pasal Islam, cerita pasal Allah, cerita pasal tauhid. Jadi orang dengar masa tu. Jadi bila Rasulullah berlalu meninggalkan kumpulan yang didakwahkan tadi, mari pula dia masuk dalam kumpulan yang sama. Dia kata kalau Muhammad boleh bawa cerita pelik-pelik dia, Muhammad boleh bawa cerita dongeng dia, ni aku akan cerita pada kamu hak lagi hebat, hak lagi ganas, hak lagi pelik. Dia duk bawa cerita khurafat dengan dongeng dia tu. Semata-mata dia nak lawan, dia nak kalih balik supaya hak mula-mula Nabi dakwah tu hilang daripada orang lain, dengar hak dia. Itu sedikit sebanyak tentang lelaki ataupun tokoh yang bernama Nadhr bin Haris ni. Jadi dalam tafsir Imam Qurtubi sebagaimana yang saya sebut tadi, mengatakan bahawa ayat ni turun pada tokoh tersebut walaupun tidak disebutkan pada tafsir-tafsir yang lain. Baik, itu yang pertama, contoh. Yang kedua, kalau kita melihat contoh lain di dalam Al-Quran, ada sebahagian golongan atau manusia ni yang dia mendoakan kebaikan. Bagus, peringkat awal mendoakan kebaikan ni macam kita minta kebaikan daripada Allah. Tetapi sebenarnya apabila mereka mendoakan kebaikan tu tanpa disedari, mereka menganggap apa yang mereka doa dan minta daripada Allah tu kebaikan, tapi sebenarnya keburukan. Mereka doakan kebaikan dengan menganggap, dia anggap apa yang mereka minta, apa yang mereka doa tu baik. Tapi sebenarnya itu adalah keburukan. Ini boleh berlaku kerana kebodohan atau kejahilan seseorang. Contohnya seperti golongan-golongan Yahudi, terutama golongan pendeta-pendeta dan rahib mereka sebagai contoh. Mereka berdoa kepada Allah, mereka minta kepada Allah supaya dilahirkan daripada kalangan mereka Bani Israel ni seorang Nabi dan Rasul. Secara lintas, secara zahir kita nampak satu golongan, satu kumpulan yang berdoa kepada Allah minta diutuskan Nabi dan Rasul di kalangan kita. Bagus ke tak bagus? Baguslah, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, hadirkanlah, utuskanlah seorang Nabi ke, seorang Rasul ke pada kaum kami, pada golongan kami. Bagus. Tetapi permintaan mereka tu sebenarnya untuk apa? Permintaan ini adalah khusus kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Sebab kalau mereka tak minta pun, dalam sejarah diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul yang paling banyak sekali daripada Bani mana? Bani Israel lah. Nabi-Nabi ni paling banyak Bani Israel. Patut mereka tak payah minta dah.
Tapi sebenarnya mereka mengharapkan dalam doa dan harapan tadi, Nabi dan Rasul yang terakhir pun dari golongan mereka Bani Israel. Tetapi itulah kehendak, ketentuan dan takdir Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir bukan dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan mereka. Nabi Muhammad lahir daripada bangsa Arab, berketurunan Quraisy pula tu. Bukannya Bani Israel. Tapi itulah doa dan harapan mereka. Jadi sepatutnya kalau mereka dah tahu Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir, kalau benar-benar mereka beriman kepada Allah, tak kiralah dia daripada negeri mana, tempat mana, bangsa mana, dah confirm, dah yakin hak ni Nabi dan Rasul terakhir. Kalau kamu sebelum ni beriman pada Allah, patut buat apa? Percayalah kepada Nabi itu. Berimanlah kepada Nabi itu. Tetapi kerana hasad dan dengkinya mereka, tak mau menerima kenabian dan kerasulan selain daripada yang lahir daripada bani mereka. Sebab itulah mereka menolak kenabian dan kerasulan Muhammad. Jadi doa mereka di sini seolah-olah pada zahir mengandungi kebaikan, tapi sebenarnya kebaikan yang mereka anggap tu adalah salah satu bentuk keburukan. Kerana apa? Kerana menolak apa yang telah dijanjikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut pemilihan seorang Nabi dan Rasul tu. Kalau kita tengok sebagai contoh kes lain, ada juga golongan-golongan kafir musyrikin Mekah yang sebelum ini mereka juga pernah mendoakan kehancuran dan kemusnahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Mereka ni berdoa, minta pada Allah supaya hancur dan binasakan siapa? Bukan orang jahat ni. Supaya hancur dan binasakan siapa? Bukan orang main-main. Supaya hancur dan binasakan Nabi Muhammad. Tak masuk akal. Supaya hancurkan para sahabat-sahabat baginda. Tak masuk akal. Tapi itulah yang dilakukan oleh mereka dalam doa dan permohonan mereka pada Allah. Dan mereka meneruskan dari sudut practicality dan amalan mereka. Bukan setakat dengan lidah mereka minta dan doa pada Allah, hancurkan Muhammad, hancurkan sahabat dia. Tapi dalam pengamalan dan practicality mereka, kita boleh lihat dengan segala kekuatan yang ada, dengan segala kudrat yang ada, dengan segala tenaga yang ada, mereka tunjukkan dalam setiap siri peperangan menentang Nabi dan para sahabat. Bukan setakat doa minta hancur, minta binasa. Tapi bila dah mereka masuk ke dalam medan perang ni, bila perang dengan Nabi, bila perang dengan sahabat, apa tujuan dan niat mereka? Mana-mana pun dalam perang ni, kita ada tujuan nak mengalahkan dan menewaskan musuh ataupun lawan kita. Di pihak mana sekalipun kita, bila tu adalah lawan kita, tu adalah musuh kita, jumpa, aku takik, aku parang, aku lembing, aku panah, aku segala-galanya. Dia tak ada kata, kami perang dengan Muhammad pun bukan perang macam biasa. Kami perang ni, contoh kalau kami tombak pun, kami tak tombak kat sahabat-sahabat tu, kami tombak ke atas. Kami tombak tu semata-mata nak menguji kekuatan lengan kami. Lagu tu ke kalau berperang? Orang nampak je bawa lembing ni, tapi kami lempak ke atas. Pasal apa lempak ke atas? Sebab kami tak mau bunuh mereka. Kami nak uji kekuatan lengan kami, kegagahan lengan kami. Bukan macam tu perang. Panah-panah. Pasal apa tak tuju pada mereka? Kami tak tuju pada mereka. Kami tuju pada tempat lain. Kami nak menguji ketepatan, kelancaran, kelajuan anak panah kami. Bukan lagu tu. Pedang pun sama. Kalau kawan tu jatuh pedang, ambil balik. Bukan aku nak bunuh hang, aku nak main-main je. Ataupun kita nampak kuda belah ni datang, sampai tengah tu sebenarnya tak berperang pun, kami berlumba je nak tahu siapa lagi laju, siapa lagi kuat. Macam tu ke? Tak ada pun benda-benda macam tu yang lahir, terbit dan keluar dari siri peperangan tersebut. Yang ada adalah pembunuhan, yang ada adalah kematian. Dan mereka menunjukkan pengamalan tersebut untuk hancur dan binasakan Rasulullah dan sahabat lawan Nabi. Kalau sekali okey lagi lah. Ni tak berhenti. Berapa banyak siri peperangan antara yang masyhur dan besar-besar.
Perang Badar pun depa perang, perang Uhud pun depa perang, Hamraul Asad pun depa perang. Ahzab guna pula golongan-golongan lain untuk bersekutu dengan mereka kepung kota Madinah. Ni memang niat dia sungguh-sungguh nak hancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu dari sudut amalan, tapi yang kita nak sebut yang first tadi, mereka pernah minta doa, minta permohonan dengan Allah nak habiskan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulut-mulut manusia yang kurang adab, kurang ajar dan celupar. Kita boleh tengok dalam kisah lain, riwayat lain berkenaan dengan Bani Israel ketika bersama dengan dua nabi dan rasul mereka. Sebagai contoh apa dia? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mana mereka telah diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun kan. Kita tahu kisah tu. Mereka berjaya menyeberangi dan melintasi Laut Merah tu. Sehingga kan bila Allah mengembalikan semula percantuman laut tu, habis lemah, habis hanyut, habis mati Fir'aun dengan tentera-tentera dia. Allah dah selamatkan mereka. Dan sampai di seberang belah sini Allah bagi pula kelebihan-kelebihan, keistimewaan dan mukjizat-mukjizat tertentu yang belum pernah diberikan kepada kaum sebelum ini. Ketika bersama Nabi dan Rasul mereka, banyak Allah bagi. Tu pun mereka tak reti dan masih tidak mau bersyukur kepada Allah. Sehingga terjadilah insiden bila Musa Samiri buat patung anak lembu tu. Mereka sembah, walaupun dalam riwayat menyebut tak ramai, 70 orang je pun. Tapi nak habaknya 70 orang tu siapa dia? Orang yang bersama Nabi. Orang yang jadi pengikut Nabi. Kalau hak jenis nak sembah patung, nak sembah lembu ni, hak jenis tak tahu ke mana, tak tahu hala ni buat benda tu, kita boleh fikir lagi. Tapi mereka ni adalah pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Harun, sampai boleh terjebak dengan kesyirikan yang jelas, terang dan nyata seperti itu. Iaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak kaitkan di sini ialah dengan doa seorang hamba Allah, dalam riwayat disebut Bal'am bin Ba'ura. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Dia mempunyai doa yang makbul dan dimustajabkan oleh Allah kerana ada riwayat menyebut, wallahu alam, kerana dia mengetahui di antara asma-asma Allah yang agung. Jadi dia diminta oleh orang-orang yang menjadi tempat sasaran Nabi Musa dan Harun tu supaya mendoakan mereka ni tersekat atau tidak dapat masuk ke dalam kota tersebut. Akibatnya apa yang berlaku? Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel tersesat di padang teh selama berapa? Bukan main-main, 40 tahun tuan-tuan. 40 tahun. Dan ini tidak akan mengurangkan darjat dan level Nabi tu. Kalau kita fikir tu, Allah, Nabi pun boleh sesat. Jangan fikir macam tu. Padahal dua orang, bukan seorang. Nabi Musa lagi, Nabi Harun lagi boleh sesat. Sesat pula bukan kecil dia punya masa, jumlah jarak dia tu 40 tahun. Dia bukan setakat doa Bal'am tu, termasuklah perangai-perangai yang mula keluar daripada Bani Israel. Jadi dia ada hikmah dan perancanaan tersendiri daripada Allah. Tapi nak habaq hubung kait dengan Bal'am tadi, doa tu. Doakan keburukan. Keburukan pada siapa? Bukan orang biasa. Dua orang Nabi duduk dalam tu, yang terkandung dalam doa dia. Ini jaga-jaga mulut kita bila mendoakan sesuatu. Samalah seperti juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Sifat tergesa-gesa manusia yang disebutkan ni dinisbahkan dalam konteks manusia ni bila berdoa, ada juga sifat ni keluar. Bila dia berdoa, bila dia minta sesuatu tu, dia tergesa-gesa, tergopoh-gopoh tanpa mencermati apakah yang keluar daripada lidah-lidah dia ni. Meminta sesuatu yang kadang-kadang tu bukan-bukan. Kadang-kadang dia mendoakan kebinasaan untuk diri dia sendiri, mendoakan kebinasaan untuk anak isteri, mendoakan kebinasaan untuk ahli keluarga, mendoakan kebinasaan bahkan untuk harta benda yang dia miliki. Ada yang mendoakan agar disegerakan kematian dia. Ada orang ni
kurang adab, kurang ajar, mendoakan kebinasaan, kehancuran ataupun laknat ke atas seseorang sebagai contoh. Ini semua perlu diberi perhatian supaya kita jaga, kawal dan mencermati lidah-lidah kita bila kita berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah. Sebagai manusia kita hidup ni, kita faham dengan kelemahan dan kekurangan sebagai manusia, kita ni sentiasa diuji. Memang dunia ni dijadikan sebagai tempat ujian. Tak kira dia manusia yang beriman ke, dia manusia tak beriman ke, dia Islam ke, dia kafir, pasti setiap manusia ada bentuk-bentuk kedudukan-kedudukan, ujian-ujian tertentu yang Allah letak dan timpakan pada mereka. Ambil mudah dalam surau ni. Saya sendiri, contoh kalau orang kata bergelar ustaz sekalipun, ada ujian-ujian, bentuk-bentuk tertentu yang Allah bagi kat saya. Kepada tuan-tuan ada bentuk-bentuk lain yang Allah juga uji tuan-tuan. Uji abang-abang, uji pakcik-pakcik, uji adik-adik. Ujian tu pasti akan datang sama tak sama. Berat atau ringan saja, mampu atau tak mampu kita bertahan, bersabar dan bersyukur dengan ujian tersebut. Tu je beza. Tetapi nak habaknya kadang-kadang manusia ni bila dia stres, bila dia tertekan, bila dia dilanda masalah, bila dia serabut, bila dia pening, bila dia pusing, kadang-kadang terkeluar benda-benda macam ni. Hak saya sebut ni berlaku. Kadang-kadang dia serabut, kadang kalau hidup serabut lagu ni, pening lagu ni, stres lagu ni, baik matilah pada hidup. Ada pernah tak? Kita mungkin tak pernah, tapi perkataan macam ni pernah diungkapkan oleh manusia yang bermasalah. Kalau hidup lagu ni, serabut lagu ni, baik mati daripada hidup. Walaupun dia tak angkat tangan dalam bentuk khusyuk dan tawaduk, tu adalah permintaan, tu adalah seumpama doa kita minta. Supaya seolah-olah disegerakan kematian kita, dan bila kita mati seolah-olah masalah tadi hilanglah. Kita takut masalah tadi hilanglah hak atas dunia, lagi teruk masalah yang bertimpa-timpa di alam barzah dan akhirat kelak. Itu kena cermat, kena fikir. Kadang-kadang dalam menguruskan hal ehwal rumah tangga, hal ehwal rumah tangga, buat silap sikit, salah sikit, oh kalau lagu ni baik tak kahwin, bercerai bagi. Perkataan-perkataan macam tu. Bercerai ni kita seolah-olah minta doa. Mungkin masa tu pemikiran kita tak berapa waras kerana masalah, tapi perkataan yang keluar tu kadang-kadang didik anak, Allah ABC pun tak lepas, cikgu hang ajak macam mana, aku ajak kau rumah tak lepas. Kalau macam ni bodoh sampai ketua pun tak buat. Tengok, bodoh sampai ketua. Kalau makbul masa tu, bodoh sampai ketua sungguh-sungguh anak kita. Apatah lagi doa seorang ibu, seorang bapa cukup dekat dengan anak-anak. Kalau masalah pemilikan, masalah harta, kadang-kadang lah contoh kita sebut, kalau nisbah pada rumah, oh kalau lagu ni baik terbakar lah rumah ni. Serabut masa tu, stres masa tu. Kalau bangunan, serabut lah, runtuh-runtuh lah kalau bangunan macam ni. Kalau kereta baik aksiden lah macam ni. Kalau perniagaan baik bankrupt lah, baik lingkup lah, baik mampus lah. Ada tak kata macam tu? Walaupun mungkin tidak disebut oleh kita hak duduk depan saya, tapi disebutkan oleh manusia-manusia ataupun orang-orang di luar sana. Akibat apa? Tekanan-tekanan tadi terkeluar benda tu. Pasal apa kita ni diminta supaya jaga, kawal dan mencermati kalimah-kalimah seperti ini, kerana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa dia? La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum an tuwafiqu minallah sa'ata ijabatin yastajibu fiha. La tad'u ala anfusikum. Janganlah sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Jangan sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Macam tadi, minta mati ke, kita minta sesuatu yang buruk-buruk pada kita. Kalau macam ni baik lagu ni lah, kalau macam ni baik lagu ni lah, kalau macam ni baik lagu ni lah.
Hak kita kata baik lagu ni tu, doa-doa dan permintaan yang berupa keburukan untuk diri kita, jangan buat lagu ni. Wala ala amwalikum. Dan begitu juga jangan mendoakan keburukan untuk harta-harta ataupun harta benda yang jadi milik kamu. Macam contoh tadi, kalau kereta baik aksiden, kalau rumah baik terbakar, kalau duit bagi, kalau baik orang curi lah lagu ni. Kalau ni baik orang rompak lah, kalau ni baik mati lah, kalau ni baik hangus lah. Jangan. Kerana apa? Antuwafiqu minallah sa'ata ijabatin. Kerana dikhawatiri saat kita minta macam tu, perkara yang kita minta, perkara yang kita sebut itu diperkenankan oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah bertepatan dengan apa? Sa'ata ijabatin. Iaitu saat dimustajabkan doa dan permintaan. Kebetulan waktu tu hak kita duk kata macam-macam, hak kita duk minta macam-macam tu waktu mustajab doa. Matilah, mampuhlah, terbakarlah, hanguhlah, runtuhlah, tulah gedebak semua. Kalau tu yastajibu fiha. Pastilah benda itu akan diistijabahkan, dimakbulkan oleh Allah, maka dia mengundang bahaya, mengundang kemudaratan, mengundang keburukan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita doakan tadi. Jadi sungguh what kita minta tu. Mungkin kita masa tu nak marah tanpa meniatkan. Mungkin kita masa tu stres tanpa meniatkan. Tapi takut kita sebut benda tu sesuai dengan waktu yang Allah makbul, Allah perkenam, mustajab sungguh. Mustajab sungguh, habis cerita lah, rugilah. Kita takut kita duk kesian seorang-seorang, Allah pasal apalah aku terkeluar perkataan macam tu kat bini aku, pasal apalah terkeluar perkataan macam tu kat anak aku, pasal apalah terkeluar perkataan macam tu kat adik-beradik aku, pasal apalah terkeluar macam tu kat rakan-rakan sekerja aku. Tengok dah jadi sungguh. Jadi berhati-hati, kawal dan cermati perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah kita masing-masing ni, terutama yang berkaitan dengan doa dan permohonan. Takut-takut apa yang kita minta tu benar-benar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana al-insanu ajula. Dan Allah juga menegaskan dan menyebutkan insan ini dijadikan, manusia ini dijadikan dengan sifat tergesa-gesa, tergopoh-gapoh. Jadi hak pertama tadi Allah kaitkan dengan konteks memohon ataupun berdoa. Tetapi kita ambil secara umum, memang sifat manusia tu dihiasi dengan sifat tergopoh-gapoh, tergesa-gesa. Sebagai contohlah, kalau kita sebut manusia ni, kalau dia meniaga, dia nak cepat apa? Baru je meniaga sehari dua, tapi dalam kepala dia tu, kalau aku meniaga nak cepat kah? Nak cepat kaya. Kalau aku kerja nak cepat naik gaji, nak cepat naik pangkat. Kalau tanam pokok nak cepat berbunga, nak cepat berbuah, nak cepat boleh tuai, nak cepat boleh makan hasil. Dia ada satu benda je, kalau tanam tu terus boleh makan. Apa dia? Kita tanam tu boleh makan. Pokok apa ustaz? Sayur apa ustaz? Tanam boleh makan. Tanam apa? Tanam pokok jambu ambil masa bertahun-tahun. Tanam durian bertahun-tahun. Tanam pokok sayur tu pun berbulan-bulan. Ni tanam boleh makan. Tanam apa? Tanam mayat, tanam orang mati, malam tu tahlil terus boleh makan. Tu sajalah apa kita panggil teka-teki lawak orang-orang kita dah. Puas-puas duduk saja. Okey. Dia macam-macam, dia serba nak cepat. Jadi itulah antara ciri-ciri dan sifat manusia. Dalam tafsir Ibn Katsir dia ada buat sedikit syarahan dan perbahasan mengenai wa kanal insanu ajula. Sebagai contoh dibawakan satu riwayat daripada dua sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk Salman Al-Farisi dan juga sepupu Rasulullah Abdullah ibnu Abbas. Iaitu ketika keduanya menceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam.
Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam di syurga. Di syurga. Dia ada satu hadis daripada riwayat Muslim, hadis daripada Anas bin Malik. Secara pemaknaan hadis tu menyebut ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam di syurga ni, Allah meninggalkannya dalam keadaan mengikut kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang iblis mengitari dan mengelilingi. Kita kata masa tu bukan lagi jasad dengan roh, tapi kita panggil prototype lah masa tu. Prototype Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan iblis mendapati satu benda. Dia perhati dan dia lihat apa dia? Maksudnya prototype tadi berlubang. Berlubang, maksudnya ada rongga lah lubang ni, maksudnya hidung, ada telinga, ada mata, berongga. Jadi iblis dapat mengetahui dan mengenal pasti bahawa makhluk, yakni manusia yang dijadikan oleh Allah ini pasti akan punya sifat tergesa-gesa, pasti akan punya sifat tergopoh-gapah. Buku riwayat Muslim, riwayat Anas bin Malik ada dalam tafsir Imam Qurtubi yang bawa riwayat tersebut. Okey, jadi nak habaknya, bila Allah nak memulakan peniupan roh dalam prototype jasad Nabi Allah Adam yang diciptakan oleh Allah tadi, mula-mula Allah masukkan melalui bahagian kepala dulu. Jadi bila sampai roh pada bahagian kepala dan otak Nabi Allah Adam alaihi salam, maka Nabi Allah Adam bersin, terbersin. Acum kita kata. Tak tahulah bentuk bersin dia macam mana. Lalu Nabi Adam mengucapkan satu kalimah. Apa dia? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Maka kemudian peniupan roh tu pun berlaku lagi, masuk ke bahagian mata. Bila masuk ke bahagian mata, lalu Nabi Allah Adam membuka kedua-dua matanya. Jadi dia dapat melihat sekujur tubuhnya. Hak belum masuk lagi tu, dah boleh buka mata, celik mata tu nampak. Lalu terus pengaliran peniupan roh tersebut berlaku kepada anggota-anggota seterusnya. Sehingga kan bila sampai kepada bahagian penghujung, tak masuk lagi pada kaki, Nabi Allah Adam ni cuba untuk bangkit dan bangun untuk berdiri. Padahal tak habis lagi sepenuhnya kemasukan ataupun peniupan roh tu pada bahagian kaki. Jadi dia cuba bangun untuk bangkit dan berdiri tapi tidak mampu. Ni nak menunjukkan sifat tergesa-gesa Nabi Adam untuk bangun walaupun belum berlaku penyempurnaan kepada peniupan roh atas segala kita kata komplit jasad beliau tadi. Jadi nak hubungkan perkara ini, isu ini dengan tergopoh-gapah dan tergesa-gesanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan begitu juga ada riwayat lain. Imam Al-Qurtubi bawa riwayat tu, dia menyebut riwayat ni dikatakan datang daripada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi apabila sampai ke bahagian mata tu, bila terbuka mata Nabi Adam ni dapat melihat buah-buahan syurga. Ini pandangan Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi bila dia lihat buah-buah syurga, bilalah seterusnya sampai kepada perut, masuk roh pada perut, dia mempunyai keinginan untuk makan buah-buahan syurga yang dia nampak tadi. Bila sampai kat mata tu dapat tengok saja buah-buahan syurga. Bila roh tu masuk pada perut, dia ada keinginan dah, dia ada gairah nak makan benda tu. Jadi belum roh tu sampai kepada kaki, dia nak bangkit, nak bangun untuk dapatkan buah tadi untuk dimakan. Version yang berbeza, tapi wallahu alam lah betul, tapi saya bawa ni hanya nakal apa yang terkandung di dalam tafsir Imam Qurtubi, itu dinisbahkan pada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Walau bagaimanapun, banyak tafsir menyebutkan apabila peniupan roh tu berlaku hampir kepada kaki, waktu tu sudah memasuki waktu asar. Sebab itulah Nabi Adam bermohon kepada Allah, segerakanlah wahai Tuhanku sebelum masuknya waktu malam. Segerakanlah wahai Tuhanku, maksudnya suruh komplitkan, lengkapkan sebelum sampainya waktu malam, merujuk kepada waktu maghrib.
Tu nak cakap isu tergesa-gesa ni. Dan banyaklah kalau Imam Qurtubi ni sebenarnya dia punya perbahasan, dia punya syarahan lebih luas daripada Imam Ibnu Katsir. Kita boleh tengok banyak riwayat dan kisah-kisah yang dia bawa. Cuma sebagai orang awam, sebaiknya kita melakukan penelitian dan penilaian pada riwayat-riwayat tersebut. Sebab kita tahu bila belajar ilmu tafsir ni dia bercampur baur. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Bab saya nak sebut berkaitan dengan kata-kata atau doa tadi, Imam Qurtubi bawa satu kisah. Yang mana satu ketika ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah membawakan seorang tawanan perang. Untuk apa tawanan perang ni? Tawanan perang ni Rasulullah bagi dekat salah seorang isterinya yang bernama Sa'udah. Jadi Rasulullah ambil tawanan perang ni bagi kat isteri dia Sa'udah. Bila tawanan perang ni berada di tangan Sa'udah, dapat dekat Sa'udah, tiba-tiba tawanan perang tadi mengadu, dia sedang dalam keadaan sakit. Jadi Sa'udah tanya, apakah yang menyebabkan kamu sakit? Masa tu tangan dia dalam keadaan terikat. Apa yang menyebabkan kamu sakit? Aku sakit disebabkan terkena pukulan dalam medan pertempuran. Maksudnya dia terkena pukulan dan juga sakit sebab penawanan ni. Maksud penawanan ni keadaan dia yang sedang diikat. Dahlah kena pukulan ni dalam medan, kemudian diikat pula. Jadi aku sakit disebabkan tu. Lalu kerana atas dasar belas, ihsan dan kasihan, Sa'udah ni buka ikatan dia. Waktu tu dia tak buat apa-apa. Tapi bila Sa'udah tertidur, Sa'udah tidur tadi, kawan tu ambil peluang, dah ikatan dah dibuka, kawan tu lari. Bila lari dia sedar kawan tu dah tak ada, kawan tu dah cabut. Lalu dia mengadukan hal tu kepada Rasulullah. Tawanan yang kamu bagi kat aku tu, dia mengadu sakit, dia cerita semua, sampai dia tidur, kawan tu lari. Lalu Rasulullah sebut apa kat dia? Qata'allahu yadaiki. Moga-moga Allah memotong kedua-dua tangan kamu. Nabi sebut tu kat siapa? Bukan dekat kawan hak lari tu. Sebut kat isteri dia. Dengan kata lain, kerana tak cermat, kerana lalai, sampai buka ikatan kawan tu, sampai terlepas kawan tu. Ni Rasulullah sebut dekat isteri dia, semoga-moga Allah memotong kedua tangan kamu. Dan keesokan harinya seolah-olah keadaan Sa'udah ni menunggu apa yang didoakan oleh Rasulullah tu berlaku atas diri dia. Tak kiralah Allah nak buat macam mana, seolah tunggu. Dah Rasulullah doa lagu tu, dah Rasulullah cakap lagu tu. Dan ada yang menyebutkan Rasulullah minta pada Allah apa dia? Rasulullah memohon kepada Allah agar sudi menjadikan perkataan-perkataan ataupun doa yang buruk yang lahir atau keluar daripada mulut dia itu tidak terkena kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, terutama daripada kalangan ahli keluarganya, kerana mengharapkan rahmat daripada Allah. Nah, Rasulullah juga berdoa agar Allah sudi sekiranya ada kata-kata macam tu tidak terkena kepada orang yang tak layak, tak berhak dari kalangan ahli keluarga dia, dalam bentuk rahmat daripada Allah. Dan Rasulullah juga sebut, aku ni seperti manusia biasa. Kadang-kadang aku punya sifat marah sama seperti orang lain. Kadang-kadang terbabas perkataan. Itu semua adalah bentuk apa dia? Peringatan daripada Allah. Sehinggakan seorang Nabi dan Rasul pun manusia yang terbaik melakukan perkara-perkara demikian tidak mengurangkan tahap dan level kenabian dan kerasulan dia. Sebab dalam Quran sendiri pun banyak ayat-ayat yang menceritakan teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguran tu bukan saja-saja sebagai kita ni umat pengikut Nabi Muhammad nak ambil teladan, nak ambil pelajaran, nak ambil contoh tu. Supaya kita tidak melakukan benda yang sama. Tujuan tu nampak berlaku pada Nabi tapi nak bagi peringatan pada kita. Sama macam kita cerita di awal tadi. Orang yang lawan Nabi, lawan Rasul, tu orang hak zaman bila kita tak tahu. Zaman Nabi Nuh, zaman apa. Tapi kita hari ni ambil pelajaran, jangan buat sama macam mereka. Apa dia? Lawan Nabi, lawan Rasul juga. Jadi kalau kita nak berdoa, apa pun, dalam doa-doa yang warid, yang sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh simpulkan dalam dua bentuk. Pertama, kadang-kadang Rasulullah berdoa dalam bentuk khusus, spesifik, minta sesuatu secara khas, secara khusus. Ada doa Rasulullah yang sahih-sahih, boleh diamalkan.
Ada juga ketika-ketika dan kadang-kadang Rasulullah berdoa dalam bentuk non-spesifik, umum. Minta kebaikan secara umum, minta kemuliaan secara umum, minta rahmat dan barakah secara umum. Jadi carilah hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang warid dan sahih daripada Rasulullah. Sama ada hak spesifik kita nak amal, go on. Hak non-spesifik kita nak amal, go on. Kerana sebenarnya kita sebagai manusia, kita sendiri pun tak tahu di mana nilai kebaikan itu sebenar. Bukan maksud dia kita tak tahu kebenaran dari sudut agama dan syariat. Hak tu kita tahu dah, hak ni hak benar, hak ni hak salah, hak ni hak, ni nak batil. Saya nak hubungkan dengan berdoa tadi. Kebaikan yang sebenar kita tak tahu macam mana Allah nak bagi pada kita, kerana dia merupakan salah satu daripada perkara ghaibiyah. Sebab itulah lagi cantik, lagi comel kalau di hujung doa-doa kita tu kita minta apa? Kita minta macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang aku mohon atau aku minta tadi mengandungi kebaikan untuk aku, maka kabulkanlah dan berikanlah. Kita minta apa-apa tadi kan. Jadi kalau benda tu boleh menjadi kebaikan untuk aku, kamu kabulkanlah, kamu berikanlah. Sebab kita tak tahu bentuk kebaikan yang sebenar Allah nak bagi pada kita. Kadang-kadang kita minta benda lain, Allah bagi benda lain dalam keadaan kita tak sedar. Kita minta sesuatu yang di luar daripada tubuh kita, kadang-kadang Allah bagi tu apa? Kesihatan pada tubuh kita. Kita tak sedar Allah bagi kita sihat, tapi Allah tak bagi apa yang kita minta tu. Sedangkan ini juga adalah kebaikan. Kita minta benda lain, Allah bagi kita hari-hari boleh datang masjid. Kita minta benda lain, hari-hari Allah bagi kita kuat untuk melakukan solat dan amal ibadah yang lain. Itu maksud saya tadi. Sebab kita tak tahu nilai kebaikan sebenar yang Allah bagi pada kita menerusi doa-doa kita tadi. Jadi di hujung tu comel dan cantik kalau kita kata apa yang aku pohon, aku minta tadi sekiranya mengandungi nilai kebaikan untuk diri aku, maka kurniakanlah, makbulkanlah, istajabahkanlah untuk diri aku. Boleh faham dah tu? Habis ya. Pendek hari ni, saya pun tak nak sihat ni. Ni kira lah ni, tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi kita kan. Lepas tu balik kampung lah. Cuti sekolah. InsyaAllah, moga sama-sama perbincangan dan perbahasan kita mengenai surah Al-Isra ayat 11 tadi dapat kita fahami dengan sebaik-baiknya. Dan meminta supaya Allah sentiasa memberikan pedoman dan petunjuk kepada kita agar sentiasa kuat dan istiqamah dalam menjalani ketaatan dari sudut akidah kita, ketaatan dari sudut amaliyah ibadah kita, ketaatan dari sudut melakukan amal-amal yang khair, amal-amal yang baik dalam kehidupan kita sebelum kita ni dipanggil untuk bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.